Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat والصادقين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Yang saya muliakan saudara pengacara majlis, yang dimuliakan sahibus sa'adah, imam besar kepada masjid ini. Saudara-saudara, kita sedang membuat rakaman yang dipanggilkan kuliah duha di Masjid Al-Bukhari di Alusta Kedah ini. Jadi alhamdulillah, program yang telah dibariskan kepada saya, kuliah duha kita adakan jam 9.30 sampai sekitar pukul 10.45 begitu. Kemudian malam ni, tuan-tuan dan para penonton yang hormat sekalian, ingin saya maklumkan, kita ada kuliah maghrib di masjid yang sama, di tempat yang sama pada malam ini insya-Allah. Sekali lagi saya ingatkan kepada para hadirin dan juga para penonton yang ada di rumah, kami sedang membuat siaran live. Untuk saya, tuan-tuan boleh pergi FB page Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. FB page Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Kita akan pergi live insya-Allah. Dalam 1 jam suku ini, semuanya akan ditayangkan secara live. Teman-teman di Malaysia, teman-teman di selatan Thailand, teman-teman di Indonesia, teman-teman di Singapura, teman-teman di Brunei Darussalam, teman-teman di Asia, teman-teman di Amerika, teman-teman di Middle East, dan di mana juga tuan-tuan dapat mengikuti program ini secara live. Apa yang saya sebut, itulah yang tuan-tuan dengar. Apa yang kamera dapat tangkap, itulah tuan-tuan dapat lihat. Satu dunia sekarang ni real time. It is broadcasted on real time basis. Disiarkan secara real time. Maknanya tidak ada perselisihan. Walau satu saat barangkali kemungkinan tuan-tuan ada sikit oleh kerana internet yang membezakan antara kami yang saya sedang bertutur sekarang ini dengan apa yang saudara saksikan dalam TV, dalam handphone, dalam apa juga gadget atau peralatan yang digunakan untuk mendapatkan siaran secara live pada pagi ini insya-Allah. Tajuk yang kita akan bincang tuan-tuan ialah tajuk yang berkaitan dengan buku ini. Buku ini namanya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Buku ni saya tulis, pertama saya melihat dalam Al-Quran, dalam hadis, banyak perbincangan mengenai ahli syurga, mengenai puteri-puteri ahli syurga, mengenai bidadari-bidadari syurga, mengenai laki-laki syurga, mengenai suami syurga, mengenai pemimpin-pemimpin yang dijadikan sebagai manusia syurga oleh Allah. Siapa dia? Saya dah bacakan tadi sepotong ayat, tuan-tuan dan puan. Ayat yang dipetik dari surah Al-Ahzab
ayat 35. Kalau dalam buku ini muka surat 58. Tuan-tuan tengok muka surat 58 dalam buku ini. Tuan-tuan nampak saya bacakan balik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Masya Allah tuan-tuan. Saya baca pengertian dia. Sama-sama kita tengok. Sesungguhnya orang-orang laki-laki yang Islam serta orang-orang perempuan yang Islam. Ayat ini dibuat secara dikotomi. Dikotomi artinya sekali pandang suami, sekali pandang isteri, sekali pandang laki-laki, sekali pandang perempuan. Gitu. Kemudian itu dan orang-orang laki-laki yang beriman serta orang-orang perempuan yang beriman. Ketiga, orang-orang laki-laki yang taat serta orang-orang perempuan yang taat. Keempat, orang-orang laki-laki yang benar serta orang-orang perempuan yang benar. Kelima, orang-orang laki-laki yang sabar dan orang perempuan yang sabar. Keenam, orang laki-laki yang merendah diri kepada Allah serta orang perempuan yang merendahkan diri kepada Allah. Ketujuh, orang-orang laki-laki yang bersedekah serta orang-orang perempuan yang bersedekah. Kelapan, orang laki-laki yang berpuasa serta orang-orang perempuan yang berpuasa. Kesembilan, orang laki-laki yang memelihara kehormatannya serta orang perempuan yang memelihara kehormatannya. Dan orang-orang laki-laki yang menyebut nama Allah banyak-banyak serta orang perempuan yang menyebut nama Allah banyak-banyak. Allah telah menyediakan bagi mereka semuanya keampunan dan pahala yang sangat besar. Kita mula dekat situ. Bila kita baca ayat ini saudara, apa yang terbayang kepada kita? Sayang, satu tragedi. It is a tragedy if we are not to be categorized, to be given opportunity untuk menjadi ahli syurga. Satu tragedi yang besar dalam hidup kita, sama ada kita yang baru balik berumur 13 tahun, 14 tahun, atau remaja berumur 18 sampai 25 tahun, atau dewasa daripada 25 tahun sampai 40 tahun, atau awal tua daripada 40 tahun sampai ke 60 tahun, atau awal hujung usia atau hujung usia macam saya ini daripada 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun dan 90 tahun. Satu tragedi besar. Sama ada kaum laki-laki, sama ada kaum perempuan. Apa tragedinya? Mereka dinafikan daripada menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Satu tragedi. Satu peristiwa yang sangat menyayatkan. Tak ada air mata lagi yang boleh ditumpahkan. Tak ada penyesalan lagi yang dapat dilakukan. Sekiranya tuan-tuan, sekiranya puan-puan, sekiranya saya yang memberikan sikit suntikan pada pagi ini tidak terpilih menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara, sukar ke untuk menjadi ahli syurga? Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diberitahu tidak sukar untuk menjadi ahli syurga. Bagi perempuan-perempuan disebut orang yang taat kepada Allah, menghormati suami mereka, menjaga salat mereka, menjaga puasa mereka, sentiasa menjaga hubungan dengan Allah. Wanita-wanita ini adalah penghuni ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan pergi sebentar nanti. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan sekalian, dan para penonton yang saya raikan sekalian, saya ingatkan lagi, kita sedang bersiaran live daripada Masjid Al-Bukhari di Alustar ini, dan pagi ini
Dalam kuliah duha kita ini, kita berbincang mengenai Isteriku Ketua Bidadari Syurga, sebagaimana buku yang saya tulis ini, insyaAllah, untuk mengingatkan kepada para penonton dan teman-teman, kita sedang membincangkan buku Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Saya telah memulakan tadi dengan membaca sepotong ayat dari surah Al-Ahzab, ayat 35. Balik nanti boleh semak Al-Quran. Dan saudara-saudara, kalau kita tengok ayat-ayat ini, yang pertama, seorang ambil yang wanita saja, seorang muslimah, orang yang diberikan Islam. Mak bapak kita Islam, lahir sahaja, maka Islamlah kita. Wanita ini Islamlah dia, anak dara ini Islamlah dia, wanita ini Islamlah dia, isteri ini Islamlah dia, wanita yang berumur ni Islamlah dia, wanita yang lanjut usia ini Islamlah dia, dan wanita yang akan dimatikan Islamlah dia. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua disebut orang perempuan yang beriman. Saya ketepikan laki-laki, pasal kita cerita pasal isteri ini, saya ketepikan laki-laki. Sahibus samahah, kita ketepikan laki-laki. Sahibus sa'adah, kita ketepikan laki-laki. Tuan Imam kita yang dapat bersama-sama kita pada pagi ini. Wanita yang beriman, wanita yang beriman. Apa dia wanita yang beriman? Wanita yang sentiasa jelas memahami, menghayati tiga perkara: memahami, menghayati, mempraktik, tambah satu lagi yang keempat, menyebarkan peruntukan akidah di dalam jiwa kita, di dalam kehidupan kita. Pertama, akidah. Kedua, syariah. Ketiga, akhlak. Tak sukar saudara-saudara, akidah insyaAllah kita berpegang kepada prinsip 6 rukun iman. Laksanakan setakat mana yang kita mampu melaksanakan. Minta tunjuk ajar kepada ustaz-ustaz, minta tunjuk ajar kepada tuan imam di Masjid Bukhari ini, minta tunjuk ajar kepada tuan Bilal, mungkin ada ilmu lebih daripada kita, minta tunjuk ajar daripada anak-anak muda yang lulus tahfiz Al-Quran, minta mereka tunjukkan jalannya untuk menjadi wanita yang beriman, yang memahami, yang ada ilmu, memahami, menghayati dan mampu menyebarkan prinsip-prinsip akidah dalam hidup kita. Prinsip akidah, tuan-tuan dan puan, tersimpul dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita dah buat. Perempuan semua dah buat. Minta maaf tuan-tuan ya, agaknya saya bias sikit. Pagi ini memang tajuknya Isteriku Ketua Bidadari Syurga, and therefore my emphasis would be mainly on ladies, maybe mainly on women, tentang ibu, tentang perempuan, tentang gadis, kurang menyentuh. Tetapi apapun, sebagai satu gambaran kamera, tuan-tuan dan puan, laki-laki pun sama dengan walaupun dalam penerangannya ada khusus untuk wanita, tidak termasuk laki-laki. Okey. Yang ketiga, wanita yang beriman dan orang lelaki yang taat kepada Allah dan perempuan yang taat kepada Allah. Taat hanya saja kepada Allah. Mulai daripada hari ini, bila sebut taat, absolut, mutlak, hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan dituntut hanya saja kepada Allah. Dan juga down the line, suami bagi perempuan. Allah, suami, ibu bapa, sampailah kepada mereka yang patut ditaati atas nama ahli keluarga yang terdekat, yang dijalin daripada hubungan darah, yang ada hubungan kezuriatan di antara mereka dengan kita. Kemudian orang-orang perempuan yang benar
Orang-orang perempuan yang benar dan membenarkan kebenaran tidak lain dan tidak bukan, kita hanya membenarkan apa yang dibenarkan oleh Allah, apa yang dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salat benar. Perintah salat adalah benar. Allah minta kita salat, Rasul minta kita salat, ulama-ulama besar minta kita salat, para sahabat dan tabi'in minta kita salat, ulama-ulama mutaakhir ni minta kita salat. Yang benar ialah membenarkan ibadat yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Satu ibadat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ibadat ini diberikan kepada Nabi Muhammad direct. This is the only ibadah given to Muhammad direct, tidak melalui Jibril alaihissalam. Apa ibadahnya? Salat. Dalam peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Jadi salat itu kita benar dan membenarkan. Jangan tinggal salat, jangan tinggal salat, jangan tinggal salat. Please tell your children, do not ignore salat. Please tell your husband, do not neglect salat. Jangan. Dalam keadaan apapun, dalam suasana apapun, dalam ketika apapun, tak boleh tinggal salat. Dalam satu hadis disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara." Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Jadi untuk menjadi ahli syurga, untuk menjadi wanita ahli syurga, untuk menjadi isteri ahli syurga, untuk menjadikan istriku bidadari syurga, perintah salat, taat kepada perintah Allah. Jangan tinggal salat. Pergi shopping, salat. Pergi pasar malam, salat. Pergi ziarah rumah kawan, salat. Pergi belajar menjahit, salat. Pergi belajar buat kuih, salat. Pergi belajar berendang special untuk hari raya ini, salat. Pergi trailer, pergi buat baju, salat. Beriadah, salat. Pergi jogging, salat. Menghadiri majlis-majlis perkahwinan, salat. Majlis hari jadi, salat. Menghadiri majlis-majlis sosial, salat. Menghadap siapa pun, salat. Meraihkan siapa pun, salat. Sakit pun, salat. Jadi para penonton yang dihormati sekalian, tentang salat ni there is no compromise, tak ada. Kecuali orang gila tak perlu salat, orang ada uzur syar'i tak perlu salat. Ibu-ibu yang melahirkan anak tidak perlu salat. Perempuan-perempuan tua, wanita-wanita tua sampai tidak mampu, dah tak ingat apa pun, tak perlu salat. Jadi sebab itu kita haraplah insya-Allah yang saya, wanita-wanita yang budiman yang hadir pada pagi ini, kalau dapat Ramadan yang akan menjelang 9 hari saja lagi, jangan tinggal salat, jangan tinggal salat. Janjilah kepada diri, janjilah kepada Allah, janjilah kepada Rasul, janjilah kepada penduduk dunia, janjilah kepada siapa saja. Yang lain boleh tinggal, salat tak boleh tinggal. Okey. Orang laki-laki, orang perempuan yang benar, orang perempuan yang sabar. Yang berikutnya orang perempuan yang sabar. Banyaklah kita kena urut dada kita ni. Dengan anak perlu sabar, kerana anak-anak sabar. Jangan duk banyak tibai anak-anak kita, sabar.
Dengan suami lagi banyak sabar. Beraneka ragam perangai suami kita. Ada yang jenis panas baran, atau dikatakan hot tempered, atau short tempered. Ada suami-suami tuan-tuan yang ego, sangat ego. Cakap dia saja yang laku, cakap orang lain tidak laku. Cakap dia saja yang patut dituruti, sedangkan orang lain tak perlu. Cakap dia sajalah yang dapat memberikan sesuatu yang terbaik kepada keluarga. Cakap perkataan orang lain, cadangan orang lain tak perlu diambil kira. Kemudian wanita yang merendah diri. Laki-laki yang merendah diri dan wanita yang merendah diri. Saudari-saudari boleh merendah diri kepada suami. Saudara-saudari boleh merendah diri kepada ibu dan ayah. Saudari-saudari boleh merendah diri kepada siapa yang lebih tua dalam lingkungan keluarga. Saudara-saudari boleh merendah diri kalau bertemu dengan ulama-ulama yang muktabar. Tapi kita tidak boleh merendahkan diri tanpa tujuan kepada manusia-manusia, terutamanya manusia-manusia yang derhaka kepada Allah. Tidak ada merendah diri kepada mereka yang derhaka kepada Allah. Sebab itu anak-anak, teman-teman, saudara-saudari, semua sekali para penonton yang hormati sekalian, merendah diri kepada ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Rendah diri kerana kita kasih kepada Allah. Rendah diri kerana kita kasih kepada Rasul. Rendah diri atas nama suami kita. Rendah diri atas nama tok wan kita. Rendah diri atas nama mereka yang ada kaitan hubungan zuriat dengan kita. Merendah diri dengan ulama-ulama yang muktabar. Merendah diri dengan mereka yang hati mereka tentang tersimpul 30 juzuk Al-Quran, 114 surah, 6,666 ayat, penghafaz-penghafaz Quran, pelaksana-pelaksana Al-Quran, penjunjung-penjunjung Al-Quran, mempraktik untuk mempraktik urusan Al-Quran. Kemudian orang-orang perempuan yang banyak bersedekah. Bersedekah tuan-tuan nampak sikit, tapi hari-hari. Sedekah dengan perbuatan, sedekah dengan perkataan, sedekah dengan perbuatan, sedekah dengan niat, sedekah dengan senyum, sedekah dengan tenaga yang kita ada, termasuk sedekah dengan wang ringgit, sedekah dengan harta benda. Jadikan kita dalam keluarga kita antara manusia yang paling laju untuk memberikan sesuatu kepada mereka yang memerlukan. Siapa yang memerlukan? Fakir, miskin, anak yatim, gelandangan, mereka yang dalam pengembaraan, mereka yang sedang menuntut ilmu, mereka yang sentiasa mengharap-harapkan untuk dititipkan sedikit bantuan kepada mereka untuk hidup. Mereka yang belajar Al-Quran, mereka yang belajar agama, terutama di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling kuat bersedekah, suka bersedekah, cepat bersedekah. Dalam bulan Ramadan, dalam hadis dilaporkan, lagi laju tangan Nabi untuk memberikan sesuatu kepada apa yang dia ada, dalam konteks memberi sedekah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah di hujung nanti dalam 5 minit 10 minit terakhir saya nak sebutkan tentang sedekah ini. Ada projek satu yang saya nak sebutkan kepada saudara-saudari selepas ini, insya-Allah. Kemudian orang perempuan yang berpuasa, was-shaimat, was-shaimin, dan was-shaimat. Wanita yang berpuasa, kita akan berpuasa 9 hari lagi. Dan puasa dikaitkan dengan la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam
Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hujungnya mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah. Berpuasalah wahai wanita, berpuasalah. The resultant effect of you fasting is you are becoming more God-fearing ladies, God-fearing women. Kamu akan menjadi manusia perempuan yang lebih takut kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti lebih takut kepada Allah? Sayang Allah, taat Allah, sayang Rasul, taat Rasul, suka beribadah, suka menginfak, suka bersedekah, suka baca Quran, suka bercerita mengenai hal-hal agama, suka berada dalam gelanggang jihad, suka melakukan sesuatu agama dengan istiqamah, suka mencari majlis ilmu, suka duduk dalam majlis ilmu, suka mengingatkan teman-teman kepada majlis ilmu. Macam sekarang ni tuan-tuan dan puan, sekarang ni di mana kawan-kawan kita? Hari ini hari Sabtu, cuti di Kedah ini. Rumah-rumah saya tengok dekat sini, banglo-banglo, semiti, rumah-rumah besar keliling ini. Saya tak mengatakan mereka tak datang, tapi di mana mereka? Ini majlis ilmu. Persoalannya, duduk di rumah di depan TV lebih baik ke duduk majlis ilmu di sini lebih baik? Kena timbang. Kalau tuan-tuan mengatakan duduk di rumah lebih baik, tuan-tuan tak masuk, mungkin tidak masuk dalam kumpulan isteriku ketua bidadari syurga. Apalagi kalau misalnya sekarang jam saya pukul 10, hampir pukul 10 ni, tak bangun lagi. Cuti di Kedah hari Sabtu, tak bangun lagi, tak gerak lagi. Tak tinggalkan selimut lagi, tak tinggalkan tilam lagi, tak tinggalkan bantal lagi. Macam mana tuan-tuan? Nak jadi isteriku ketua bidadari syurga? Sebab itu saudara, wanita yang berpuasa, kali ini insya-Allah maghrib saya akan sentuh lebih lagi ni. Kali ini Ramadan kali ini, puan-puan mesti menganggap, para penonton yang saya hormati sekalian, puan-puan mesti menganggap puasa kali ini, Ramadan kali ini, the best ever Ramadan. Ramadan yang terbaik dalam sejarah hidup kita. Mari kita buat. Puan-puan, mari kita buat. Puan-puan segar, puan-puan sehat, puan-puan mampu, puan-puan dah banyak dengar majlis ilmu, puan-puan dah duduk dalam majlis ilmu, dah banyak dengar kata-kata ustaz, dah banyak dengar kata orang alim. Sekarang nak mempraktik dalam bulan Ramadan. Tak mahu lagi lah lagu-lagu membawang dalam bulan Ramadan. Tak nak lagi dah. Too much shopping di dalam bulan Ramadan. Tak nak lagi dah. Banyak sangat melawat pasar-pasar Ramadan. Tak mahu lagi dah. Tak baca Quran dalam bulan Ramadan. Tak mahu lagi dah. Tak sembahyang tahajud dalam bulan Ramadan. Tak mahu lagi dah. Tak bersedekah dalam bulan Ramadan. Makin Ramadan makin kita lokek, makin kita lokek, makin kita kedekut, makin kedekut, makin kedekut, makin kedekut. Tak mahu lagi dah. Because we are determined of making the current Ramadan, the coming Ramadan, to become the best Ramadan ever in our lifetime. Ramadan terbaik dalam sejarah hidup kita kali ini. Sebab Sayyidina Ali mengatakan, tiap-tiap ibadah yang kamu lakukan, kamu anggap, setiap ibadah yang kamu lakukan, kamu menganggap ibadah itu ibadah apa? Ibadah yang terakhir bagi kita. Tak lagi ibadah tahun 2022, tak ada lagi dah. Kerana saya dan tuan-tuan mungkin dijemput oleh Allah sebelum datangnya Ramadan pada tahun hadapan. So jadikanlah kesempatan yang ada, jadikanlah masa yang ada, jadikanlah kesempatan yang ada, jadikanlah space yang ada, jadikanlah masa yang ada, jadikanlah keperkelilingan yang ada, jadikanlah kesihatan yang ada, untuk menjadikan this is the best Ramadan ever, yang terbaik. Kemudian wanita-wanita yang menjaga kehormatan, wanita-wanita yang menjaga kehormatan, wal hafizina furujahum wal hafizat,
Laki-laki yang menjaga penghormatan, kehormatan, dan perempuan yang menjaga kehormatan. Kehormatan fizikal kena dijaga, kehormatan intelektualnya perlu dijaga, kehormatan spiritualnya lagi perlu dijaga. Kehormatan tuan-tuan diri kita, kehormatan diri kita, daripada muka kita, daripada dada kita, daripada perut kita, daripada di bawah perut kita, seluruhnya perlu dijaga. Dan kita memerlukan syarahan yang lain. Macam mana kita membahaskan wal hafizina furujahum wal hafizat, tetapi secara summary-nya perlu dijaga. Kecantikan hanya untuk suami. Keelokan paras, bikinan tubuh badan kita untuk suami. Yang itulah perlu ada perbincangan lanjut dalam program-program berikutnya. Nantilah tuan-puan, kalau boleh satu masa nanti yang ini kita sirikan. Kalau tidak dapat saya datang ke Kedah pun, kita buat secara online. Perempuan nanti mendaftar online, kita buat, kita sirikan. Isteriku Ketua Bidadari Syurga siri 1, isteriku Ketua Bidadari Syurga siri 2, sampai 3 siri. Isteriku Ketua Bidadari Syurga siri yang ketiga, online. Tak payah datang ke masjid, tak payah datang ke rumah saya, tak payah datang ke KL. Duduk di sofa, duduk di meja makan, duduk di dapur, duduk di taman-taman di rumah kita, sambil-sambil naik kereta, sambil-sambil berjumpa dengan sahabat-sahabat, sambil berjumpa dengan saudara mara, buka telefon, kita boleh online. Seminar online, bengkel online. Tajuk bengkel itu Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Ada siri 1, ada siri 2, ada siri 3 online. Mungkin kita buat dalam 1 jam. Satu siri 1 jam, satu siri 1 jam, satu siri 1 jam. Oh, senang tuan-tuan. Lagi cantik tuan-tuan. Tuan-tuan pakai handphone kan, tuan-tuan tengok suaranya apa ni, mantap, gambarnya mantap, perkelilingannya nanti kamera ambil mantap. Ini kita boleh buat insya-Allah. Kemudian tuan-tuan dan puan wal hafizina furujahum wal hafizat wadh-dhakirinallaha katsiran wadh-dhakirat. Laki-laki yang banyak mengingati Allah, perempuan yang banyak mengingati Allah. Perempuan yang saya muliakan sekalian, para penonton, khasnya perempuan yang saya hormati sekalian, banyaklah ingat Allah. Ingat Allah ini ada 3 cara. Yang pertama, tuan-tuan ingat Allah secara sebutan, kalam, secara sebutan, dikeluarkan perkataan-perkataan daripada mulut. Apa antaranya? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini secara sebutan. Mulai sekarang ni dapatkan counter. Each one of you must have a counter. Sambil-sambil duduk dalam poket tu sebut Subhanallah, picit. Subhanallah, picit. Subhanallah, picit. Subhanallah, picit. Inilah yang akan menjadi keinderaan untuk membawa tuan-puan menuju ke pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, picit. Alhamdulillah, picit. Tekan. Alhamdulillah, tekan. Alhamdulillah, tekan. Allahu Akbar. I'm sure semua ada kawan. Murah je counter tu, apa, the counter tu murah. Saya ingat RM5 pun tak sampai. But bila ada situ, tuan-tuan pegang itu, perempuan tak sebut lain dah. Perempuan tak sebut lain dah. Pegang itu, picit itu, tekan itu. Subhanallah, 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 La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Itu perkataan.
Satu lagi perbuatan. Perbuatan. Menyajikan makanan yang enak kepada suami. Wanita ahli syurga. Tahu apa yang suami hendak pada satu-satu ketika waktu dia bingkas bangun selepas dia kebah daripada demam. Apa yang dia suka? Dia suka sup itik misalnya. Dan kita masakkan sup itik. Itu cuma tanda ahli syurga. Menghormati suami masa suami misalnya tidak sihat. Membangunkan suami, memicitkan badan suami, menyuapkan makanan kepada suami. Mendekati suami. Panggil saja muncul kita, panggil saja menjawab dan muncul kita. Itu sifat isteri ahli syurga. Tidak membelakangi suami, tidak mengutuk suami, tidak menjaja kelemahan suami dengan orang lain, tidak ceritakan keburukan suami kepada orang lain. Itu sifat ahli syurga. Dan ini bukan susah, tak susah, tapi kena ada disiplin. Kita kena ada disiplin diri, self disiplin. Disiplinkan mulut kita, disiplinkan lidah kita, disiplinkan mata kita, disiplinkan telinga kita. Masya Allah tuan-tuan. Jadi saya kata tadi perkataan, nombor 2 perbuatan, nombor 3 niat dalam hati. Aku nak mengkhidmati suami aku. Aku dah kahwin 32 tahun. Tak mungkin aku nak kahwin lagi. Inilah suami awal, inilah suami pertengahan, inilah suami akhir. Dan aku nak bersama dengan suami, berpimpin-pimpin tangan nanti. Ketika itu, aku bukan jadi ahli syurga sahaja. Ketika itu, aku bukan jadi bidadari syurga sahaja. Itu rendah. Ketika itu, aku jadi ketua bidadari syurga. Ni ketua bidadari syurga, puan-puan yang hadir ni. You are the leader of all the bidadari in syurga. You are not just a mere bidadari. You are not just a normal bidadari. You are not. You are the leader of all bidadari. Sebab itu, tuan-tuan, next. Perempuan yang banyak mengingati Allah, Allah telah menyediakan bagi mereka semuanya keampunan yang maha besar. Tetap satu yang kita jalankan setakat yang kita mampu, dan bukan setakat kita mampu saja. Pertingkatkan. Hari ini kualiti 3, besok kualitinya 4, lusa kualitinya 5. Sampai kita akhir malakal maut mencabut nyawa kita, kualitinya hampir 8 ke 9/10. Kualiti servis kepada suami, kualiti servis yang pentingnya untuk Allah dan Rasul, kualiti servis kepada suami, kualiti servis kepada ahli keluarga, kualiti servis kepada mak ayah dan seluruh ahli keluarga, kualiti servis kepada anak-anak, kualiti servis kepada seluruh yang ada kaitan dengan kita. Sama ada dikaitkan kerana keturunan atau sama ada dikaitkan kerana perkahwinan. Jadi sebab itu, tuan-tuan dan perempuan yang hormati sekalian, insya-Allah yang berikutnya, tuan-tuan yang hormati sekalian, saya nak memberikan sikit description. Saya nak memberikan sedikit description tentang puan-puan yang sebagai bidadari syurga. Muka surat 72. Muka surat 72, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan lagi mengenai sebab mengapa wanita dunia ini dilebihkan daripada bidadari daripada syurga. Sebelum itu tuan-tuan dan puan, ambil 71. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bila ditanyakan, tuan-tuan, perempuan dunia ketika di syurga lebih utama dari bidadari syurga. Perempuan dunia. Siapa perempuan dunia? Perempuan dunia yang tinggal di sekeliling Masjid Al-Bukhari. Perempuan dunia yang tinggal di Alok Malai.
Perempuan dunia yang tinggal di Aluk Merah, perempuan dunia yang tinggal di sekitar Aluk Star, perempuan dunia yang tinggal di sekitar Jitra, perempuan dunia yang tinggal di sebelah Kepala Bateh, perempuan dunia yang tinggal di sekitar negeri Kedah, perempuan dunia yang tinggal di nama tempatnya di Malaysia. Siapa dia? Wanita-wanita yang hadir pada pagi ini, dan tuan-tuan yang menonton, perempuan yang menonton program live yang dipancarkan secara langsung daripada Masjid Al-Bukhari di Kedah, di Alustar Kedah, yang live kita mendapat namanya, mendapat rakamannya, mendapat siarannya live ini. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bila ditanyakan, perempuan dunia ketika di syurga lebih utama dari bidadari syurga kerana salat. Kerana salat. Tuan-tuan dah salat, perempuan dah salat. Tapi salat yang macam mana? Salat yang ada roh, salat yang ada jiwa, salat yang ada semangat, salat yang ada kemahuan, salat yang ada kekhusyukan, salat yang ada pengertian. Bukan sembarang salat. Sebab itu kalau kita salat, tuan-tuan, salat biasa saja. Orang salat kita salat, orang takbir kita takbir, orang bagi salam kita bagi salam. Sebenarnya nampak kita salat, tetapi kita tidak bersalat. Okey, kemudian kerana salat, puasa dan ibadah yang dilakukan, salat dan puasa, of all the ibadah, salat dan puasa being single out. Salat dengan puasa yang datang kepada kita 9 bulan lagi being single out. Perempuan yang salat, perempuan yang berpuasa. Masya Allah. Kemudian di tempat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan mengenai wanita dunia dengan bersabda bahawa mereka adalah wanita-wanita yang meninggal di dunia dalam usia lanjut, dalam keadaan berabun dan beruban, walaupun mereka tua. Perempuan yang dilanjutkan usia 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, rambut dah putih semua, gigi tak ada dah, telinga tak berapa nak dengar, mata tak berapa nak jelas memandang, lidah tak berapa nak berasa lah ni. Orang-orang ini terpilih menjadi ketua bidadari syurga. Okay. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka gadis-gadis, mati tua umur 90 tahun, tapi bila di akhirat nanti kita bertemu dengannya sebagai gadis-gadis. Kenapa? Salatnya. Kenapa? Puasanya. Kenapa? Khidmat kepada suaminya. Kenapa? Sayang mak dan ayahnya. Kenapa? Mendidik anak-anaknya. Kenapa? Jaga kemaluannya. Kenapa? Jaga penghormatannya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka gadis-gadis yang di dada mereka penuh dengan cinta gairah, dan mereka saling mengasihi para seumur yang sentiasa setara dan sebaya dengan mereka. Mereka jadi muda, jadi gadis-gadis. Tuan perempuan semua akan menjadi gadis-gadis semula. Disambung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapat kelebihan dan keistimewaan dan berada di puncak kehebatan disebabkan ibadat salat dan puasa dan ibadat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah meletakkan cahaya di wajah mereka. Allah meletakkan cahaya di mana ni tuan-tuan puan? Bukan cahaya lampu, bukan cahaya elektrik, bukan cahaya fluoresan, bukan. Bukan cahaya daripada downlight ini, bukan. Cahaya yang datang, cahaya merupakan nur, nurun ala nur, yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Cahaya bertitih-titih di atas cahaya. Cahaya ibadah, cahaya perkhidmatan dengan suami, cahaya mendidik anak, cahaya melahirkan rumah tangga yang aman, damai dan makmur, cahaya mendekatkan seluruh ahli keluarga dengan Allah, cahaya bertakarrub kepada Allah. Dan tuan-tuan dan puan,
Allah meletakkan cahaya di wajah mereka. Tubuh mereka adalah kain sutera. Tubuh mereka adalah kain sutera. Cuba tuan-tuan bayangkan. Puan-puan ini, puan-puan ni. Ini puan-puan yang hadir pada pagi ini. Apa lagi? Kulit mereka putih bersih. Pakaian mereka berwarna hijau. Perhiasan mereka kekuning-kuningan. Sanggul mereka diapit mutiara dengan sisir rambut daripada emas tempahan. Masya Allah. Ini gambaran, tuan-tuan. Ini gambaran. Benar tidak benar gambaran ini? Ini rukun iman. Ini cerita alam akhirat, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Kemudian tuan-tuan dan puan, dalam yang berikutnya insya-Allah, jam saya pukul 10.16 ni. Saya nak tamatkan sekitar pukul 10.30 insya-Allah. Saudara, saya nak pergi kepada agenda bagaimana caranya, apa caranya kita nak jadi, para penonton semua nak jadi isteriku ketua bidadari syurga. Kita tadi cerita bab 1, bab 2 lebih kurangnya dalam 30 minit yang pertama tadi saya dah cerita tentang dia punya ekosistem persekitaran, bagaimana nak melahirkan wanita ahli syurga. Saya juga sudah berceritakan perkara-perkara yang perlu dilakukan mengikut Al-Quran dan hadis, bagaimana nak melahirkan isteriku ketua bidadari syurga. Nombor 3 saya tadi dah sebut, saya ulang sikit, saya dah sebut tadi, kita bukan ahli syurga. Wanita-wanita ini, wanita jempulan ini, wanita budiman ini bukan ahli syurga. Bukan juga bidadari syurga, itu rendah. Ahli syurga rendah, bidadari syurga rendah. Puan-puan akan menjadi apa beban? Ketua bidadari syurga. Masya Allah. Ketua bidadari syurga. Saya nak isteri saya menjadi ketua bidadari syurga. Saya nak anak perempuan saya menjadi ketua bidadari syurga. Saya nak seluruh wanita yang hadir pada pagi ini, yang tidak hadir pun menjadi ketua bidadari syurga. Saya nak semua wanita-wanita yang sama-sama menonton secara langsung ini, daripada Masjid Al-Bukhari Al-Ustaz secara langsung ini, seluruhnya akan menjadi ketua bidadari syurga. Okey. Apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, meletakkan matlamat yang jelas, muka surat 104. Saya skip banyak ni. Ini nanti kita buat dalam online. Kalau puan-puan bersetuju, kita buat online nanti. Daftarkan, nanti dapat kontak, tonton kontak saya terus. Kontak saya terus untuk mendaftarkan. Kita satu hari kita tetapkan online. Dalam bulan Ramadan ni cantiklah. Kita buat 3 series online. Satu siri dalam 1 jam setengah, 1 jam setengah, 1 jam setengah. Cerita isteriku ketua bidadari syurga. Boleh? Boleh perempuan? Ada masa? Dalam masa Ramadan ni ya, senang aja. Dah tuan-tuan dah bangun gerak daripada tidur, dah semua dah kemaskan bilik-bilik dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, sementara nak menunggu zuhur atau selepas zuhur, sementara nak menunggu maghrib untuk masak sekitar dalam pukul 5 untuk masak ke dapur, kita cerita dalam 1 jam setengah. Siri yang pertama, isteriku ketua bidadari syurga. Saya nak ulang balik. You are not just a mere, tuan-tuan, penghuni syurga. Bukan. You not even a bidadari syurga. Bukan. Itu masih rendah lagi. Puan-puan adalah ketua bidadari syurga. You have got all the qualities. Let me tell you this. I am very convinced you have got all the qualities to become ketua bidadari syurga. Dengan Ramadan yang akan menjelang, tinggal 9 hari lagi, ini dapat mencerahkan lagi proses untuk menjadikan kita ketua bidadari syurga. Okey, apa yang nak dilakukan? Muka surat 104, meletakkan matlamat yang jelas. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati dengan segala nikmat yang diberikan, lagi ridai di sisi Tuhanmu. Surah Al-Fajr ayat 28. Tuan-tuan, saya harap insya-Allah
Puan-puan semua, tuan-tuan, terutamanya para penonton, wanita-wanita yang sedang menonton, matlamat kita tidak lain dan tidak bukan. Matlamat semua orang dalam konteks yang kita bincang ini, matlamat wanita-wanita seluruhnya. Puan-puan mempunyai matlamat untuk menjadi ahli syurga. Matlamat yang lebih tinggi daripada itu, puan-puan menjadi ketua bidadari syurga. Itu matlamat. Jangan kelamkan matlamat itu, jangan bolak-balikkan matlamat itu, jangan sampingkan matlamat itu, jangan tinggalkan matlamat itu, jangan ketepikan matlamat itu. Sungsong matlamat itu, junjung matlamat itu, untuk jadi wanita ketua bidadari syurga. Nombor 2, B, libatkan rakan kongsi ke syurga. Rakan kongsi. Siapa rakan kongsi kita di rumah? Suami kena jadi ahli syurga, anak-anak kena jadi ahli syurga, abang, kak dan adik kena jadi ahli syurga, mak ayah kena jadi syurga. Tuan-tuan tok wan kena jadi ahli syurga, menantu kita kena jadi ahli syurga, ipak kita kena menjadi ahli syurga, pok mertua kita kena jadi ahli syurga, mak mertua kita kena jadi ahli syurga. Libatkan rakan kongsi ke syurga, tuan-tuan dan puan, insya-Allah untuk menjadi ahli syurga dalam konteks sebuah keluarga asas, nuclear family, suami, ayah, isteri, ibu dan anak-anak. Adakah merupakan anggota asas yang perlu dibentuk minda dan tingkah laku mereka untuk menjadikan rakan kongsi atau partners bersama-sama menuju syurga seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rakan kongsi utama bagi isteri adalah suami, dan rakan kongsi berikutnya adalah anak-anak. Jadikanlah mereka ahli syurga. Berusaha. You are not the one who converts them to become ahli syurga. You are not. This is the work of Allah Subhanahu Wa Taala. What you need to do is give a little effort. Give some effort. Kemudian C, membentuk fikrah keluarga. Fikrah, the mentality of syurga. Fikrah mulai daripada hari ini menjelang Ramadan, tinggal 9 hari lagi, tuan-tuan, fikrahnya ialah seluruh ahli keluarga menjadi ahli syurga. Itu fikrah dia. Maknanya perkataannya ahli syurga, perbuatannya ahli syurga, makannya ahli syurga, ke masjidnya ahli syurga, ke suraunya ahli syurga, tarawihnya ahli syurga, doanya ahli syurga, zikirnya ahli syurga, tahajud malamnya ahli syurga, baca Qurannya ahli syurga, mentelaah hadis ahli syurga, pergi majlis ilmu dalam Ramadan itu ahli syurga, mendekati orang alim itu ahli syurga. Lakukan tuan-tuan. Betul, Bapak. Jangan saya katakan tadi, ingat Sayyidina Ali kata, jadikan Ramadan kali ini anggap sebagai yang terakhir bagi kita. Inilah Ramadan yang terakhir. Sebab itu kita akan berikan segala-gala yang terbaik dalam bulan Ramadan yang kita jadikan inilah Ramadan yang terakhir bagi kita. Membentuk fikrah keluarga. Kemudian D, mengutamakan bimbingan ahli agama. Bimbingan ahli agama. Di Kedah ni, di Al-Ustaz ni tuan-tuan, ramai ustaz-ustaz, ramai tahfiz, mahat tahfiz, hafiz dan hafizah, ramai guru-guru agama, ramai imam-imam, ramai bilal-bilal, ramai mereka yang mengetahui agama, ramai mereka yang belajar di Timur Tengah, ramai yang belajar di Egypt, ramai. Ustaz Naim, tadi saya bersubuh bersama Ustaz Naim, tuan-tuan, di Madrasah Ma'had Al-Jazari. Masya Allah, Ustaz Naim baca, dia punya bacaan Masya Allah. Anak muda tuan-tuan, baru lagi. Tuan-tuan pergi tengok, sekali-sekali pergi tengoklah tuan-tuan. Ini sifat ahli syurga. Nak mengetahui perkembangan agama, pergi tuan-tuan dan Al-Jazari. Tuan-tuan pergi macam mana dia nak bangunkan. Tengok suraunya dibuat daripada kayu kayan yang cantik, dengan khat-khat, dengan ukiran-ukiran yang sangat menarik. Ada 23 pelajar tuan-tuan, pelajar tahfiz di situ. Inilah yang perlu kita tahu. Tuan-tuan kena melawat tengok
Kena tengok apa usaha-usaha yang dibuat oleh teman-teman untuk menjadikan insan-insan di permukaan bumi ini insan-insan yang disayangi, dicintai, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan dan puan, menjadikan rakan masjid. Menjadikan rakan masjid. Memanglah untuk pergi ke masjid, untuk salat di masjid utamanya laki-laki, tetapi atas izin daripada suami, bersama dengan suami, atas nama mencari ilmu, perempuan-perempuan juga tuan-tuan memang dibenarkan, diizinkan dari sudut agama untuk melangkahkan kaki ke majlis-majlis ilmu, terutamanya di masjid. Suami kita rakan masjid, anak kita rakan masjid, dengan sendirinya kita berpeluang untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala macam mana kita datang pada pagi ini. Dan ini yang kita lakukan. Dan mulakan dalam Ramadan, 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, suami kita tuan-tuan akan beriktikaf di masjid 10 hari Ramadan yang terakhir. Nabi beriktikaf. Nabi has never missed of doing iktikaf di masjid for 10 days. According to hadis, di hujung usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat, Nabi beriktikaf 20 malam 20 hari tak balik-balik. Nabi yang maksum, Nabi yang tidak ada dosa, Nabi yang tidak ada satu catatan dosa pun beriktikaf sampai 20 malam untuk membesarkan Allah, memuliakan Allah, melakukan ibadah-ibadah, menjadi rakan kepada masjid. Roh daripada itu akan terpancar kepada ahli-ahli rumahnya, termasuk anak isterinya. Lepas tu mendisiplinkan diri. Apa mendisiplinkan diri? 1, bangun awal pagi dengan ibadah tahajud. Nanti kita cerita lanjut tuan-tuan ya, dalam, kalau tuan-tuan setuju, ini penting ni. Dalam online nanti, dalam online kalau perempuan bersetuju, bagi tahu kawan-kawan tuan-tuan ya, kita hendak sekurang-kurangnya 100 orang ya. 100 orang yang mendaftar dalam online. Kalau boleh yang cantiknya 500 orang. 100 dah cukup. Dapatkan kawan 100 orang ikut program Dr. Hasan online 3 siri, siri 1, siri 2, siri 3, tajuknya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Boleh mula pukul 9 pagi sampai pukul 10.30. Boleh mula pukul 2.30 petang sampai pukul 4. Boleh. Jadi pilihlah di mana-mana yang sesuai, insya-Allah. Saya akan kendalikan. Saya dengan seorang lagi, tenaga cerdik pandainya, tenaga pakarnya, akan bersama-sama mengendalikan. Seorang profesor, saya dapatkan seorang profesor dalam bidang ini bersama dengan saya untuk mengendalikannya, insya-Allah. Jangan lupa tuan-tuan dan puan ya, kita boleh buat seminar online. Tajuknya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Siri 1, siri 2, siri 3. Kalau boleh kita onlinekan dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah. Kemudian tuan-tuan dan puan, menunggu waktu syuruk dengan menunaikan salat sunat Isyraq. Gunakan tuan-tuan ya, salat sunat Isyraq. Salat sunat Isyraq ini pahalanya bersamaan dengan 1 haji, 1 umrah. Usalli sunat al-Isyraqi raka'ataini lillahi ta'ala. Saya kerjakan sunat Isyraq 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa taala sebelum syuruk. Okey. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, baca Al-Quran. Bukan saja duha dalam ni, baca Al-Quran. Jangan biarkan 1 hari berlalu. Ini kata Ustazah Muzayyana. Tuan-tuan dengar satu ustazah yang popular sekarang ni, namanya Ustazah Muzayyana. Apa dia kata tuan-tuan? Jangan biarkan 1 hari berlalu tanpa kamu membaca secebis Al-Quran, 1 muka surat Al-Quran. Baca Al-Quran, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Allah tuan-tuan ya. Al-Quran ada dalam telefon, buka telefon, insya-Allah ya. Baca, jangan tidak baca, baca Al-Quran. Suruh anak baca Al-Quran, pujuk suami baca Al-Quran, pujuk isi rumah baca Al-Quran. Inilah masanya.
Hiaskan diri kita dengan Al-Quran. Hiaskan rumah kita dengan Al-Quran. Hiaskan bilik kita dengan Al-Quran. Hiaskan rumah tetamu kita, bilik tetamu dengan Al-Quran. Hiaskan seluruh dalaman dan luaran rumah kita dengan Al-Quran. Pastikan. Tadi saya bagi satu kuliah subuh tadi, tuan-tuan, kelas subuh di Ma'had Al-Jazari tadi, yang saya cerita mengenai Al-Quran. Jadikan Al-Quran hiasan hidup kita untuk dihias oleh Allah bila kita bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Kemudian melakukan beberapa rakaat sunat duha. Sunat duha jangan tinggal. Jangan, saya yakin perempuan memang dah melaksanakannya. Jangan tinggal sunat duha. Usalli sunat duha rak'ataini lillahi ta'ala. Jangan tinggal sunat duha. Next, mengkhidmati ahli keluarga. Next, mengatur rumah tangga. Next, menunaikan salat zuhur di masjid. Kalau boleh suamilah. Kalau rumah dekat sangat dengan rumah isteri kita, isteri pun dengan keizinan suami, bersama dengan suami, bolehlah menunaikan salat-salat itu di masjid. Berehat dengan tidur sebentar sebelum atau selepas zuhur, qailulah kita panggil, tuan-tuan apa ni, dan menunggu datangnya waktu asar dengan zikir-zikir yang lazim dilakukan hinggalah tibanya waktu maghrib dan isya. Mengikuti majlis ilmu, pulang ke rumah selepas isya, membuat urusan rumah tangga, tertakluk kepada terakhir sebelum berehat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta agar dipanjangkan usia, melakukan salat malam, qiyamul lail, dan bersedia menuju ke masjid, surau atau madrasah menunaikan fardu subuh secara berjemaah. Ini putaran, tuan-tuan, ini putaran hidup dalam sehari. Lebih kuranglah, tuan-tuan. Boleh, saya tak fikir, saya tak nampak ada satu orang yang boleh angkat tangan tak boleh buat, doktor. Tak ada. Tak boleh buat. Tak ada yang tak boleh buat. Buatlah, jangan peringkat awal ni perempuan kalau kita tidak biasa melakukan ni, biar sikit berterusan, itu namanya istiqamah. Jangan banyak-banyak tapi berhenti sekerat jalan. Itulah ibadat yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudara yang saya beritahu sekalian ni, kemudian segera memohon kemaafan daripada suami. Ini nanti kita akan cerita lebih panjang lebar lagi, insya-Allah, bila kita bertemu dalam susunan, kita bertemu semasa dalam online nanti, insya-Allah. Meneliti semula rangkaian sahabat, kita tengok-tengok sahabat kita melibatkan diri dalam kerja-kerja kebajikan, itu 113. Meningkatkan usaha dan doa 114. Saudara-saudara, insya-Allah saya rasa setakat itu dahulu. Saya nak menyebutkan yang terakhir ni dalam masa 5 minit, tuan-tuan dan puan. Semuanya ini kita lakukan. Semuanya ini, tuan-tuan. Ini saya nak pergi kepada semua sekali, kepada laki-laki dan perempuan yang duduk di sini secara live atau siaran secara langsung yang tuan-tuan mengikutinya sejak 1 jam yang lalu. Apa dia? Saya bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor, saya mewakili Yayasan Sabha, sedang berusaha membangunkan Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Tempatnya di Bukit Caraka di Shah Alam. Bukit Caraka di Shah Alam dekat sangat dengan kampus baru UiTM. Dekat dengan kampus baru, tuan-tuan, Fakulti Perubatan UiTM, antara fakulti perubatan yang terbesar, hospital yang terbesar di Malaysia. Jadi di situ kita bangunkan, sedang berusaha untuk membangunkan satu kompleks berharga 15 juta ringgit. 15 juta ringgit. Kompleks yang besar, masjidnya saja boleh menampung sekitar 700 ke 1000 orang. Masjidnya 700 ke 1000 orang. Masjid ni hari-hari akan dibuka pada pukul 4.30 pagi. Hari-hari bila siap nanti, masjid ini terbuka sejak pukul 4.30 pagi. Setiap kali orang datang ke kompleks 250 orang.
Setiap masa ada 250 orang, 250 orang, 250 orang. Habis 3 hari 2 malam, mereka balik, orang lain datang. Bila mereka free secara bermodul, ada 5 modul, mereka datang lagi dengan tempatnya disediakan, penginapannya disediakan, tempat tidurnya disediakan, makanan disediakan, layanan disediakan, insya-Allah. Dan yang terbaik, kita bagi yang terbaik tuan-tuan dan puan. Apa gunanya Kompleks Anjung Husnul Khatimah? Guna Kompleks Anjung Husnul Khatimah mendidik mereka yang berada di hujung usia 40, 50, 60, 70, 80. Apa didikannya? Mendidik mereka supaya mati dalam husnul khatimah. Nama pendidikannya bermodul ialah pendidikan hujung usia, mati dalam husnul khatimah. Pendidikan hujung usia, mati dalam husnul khatimah. Pendidikannya tuan-tuan bukan macam di masjid ni. Dia sampai kepada peringkat mengajar, sampai kepada peringkat coaching, sampai kepada peringkat praktikal, sampai kepada peringkat dia mampu. Misal ada sahabat-sahabat umur 60, 70, Fatihah tak lancar lagi, sebutan-sebutan makhraj tak lancar lagi, tajwid tak lancar lagi, cara baca tak betul lagi, wakaf tak betul lagi, nak ulang balik bacaan pun tak betul lagi. Kita ada di satu sudut nanti tuan-tuan, di kompleks tu satu sudut ada satu fasilitator, ada satu orang coach yang akan membetulkan bacaan Fatihah kita, insya-Allah. Ini tuan-tuan dan puan. Jadi siapa yang tak faham bersembahyang, tak faham wuduk, kita ada 10 kepala paip di sana. Kita train walaupun dah tua tuan-tuan dan puan, kita train semula macam mana ambil wuduk yang betul secara praktikal. Macam mana kita basuh muka, di mana bahagian muka, di mana bahagian muka yang wajib wuduk, kena sampai air wuduk ke muka kita. Benda-benda macam inilah tuan-tuan. Kemudian tu bacaan-bacaan sembahyang di satu sudut yang lain. Daripada takbiratul ihram, ada antara kita umur 60-70 pun tak hafal. Kalau hafal pun sebutannya tak betul. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukatan wa asila wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umir wa ana minal muslimin. Ada di antara kita tak boleh baca lagi tuan-tuan. Nun di satu sudut. Di Kompleks Anjung Husnul Khatimah 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, datang sampai 5 modul. Berlatihlah. Sebab kita tak boleh bertemu dengan Allah kalau tak boleh baca Quran. Kita tak boleh bertemu Allah kalau tak boleh baca Fatihah. Kita tak boleh bertemu Allah kalau wuduknya tak betul, wuduk tak betul, sembahyang tak sah. Kita tidak boleh bertemu dengan Allah kalau cara sembahyangnya tidak ditahsinkan, tidak dibaiki sembahyangnya, salatnya. Jadi tuan-tuan, insya-Allah. Jadi dana, macam mana dana kita dapat? Daripada 7 sumber dananya. Bukan untuk tujuan keuntungan, untuk membangunkan 15 juta ringgit Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Dana yang pertama wakaf, dana yang kedua zakat, dana yang ketiga infak, dana yang keempat sedekah, dana yang kelima fidyah, dana yang keenam amal jariah, dana yang ketujuh fi sabilillah. Saudara, saya harap insya-Allah lepas itu tuan-tuan, kita nak latih anak-anak umur 15 tahun ke atas. Anak-anak datang, mak pak datang, anak-anak datang. Anak-anak datang, mak pak ada 5 modul, anak-anak ada 4 modul. Setiap kali dia datang 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Tempat yang selesa semua aircon. Tempat makan aircon, tempat carahan aircon, tempat tidur aircon, semua. Gimnasiumnya aircon, ada 2 gimnasium. Satu laki-laki dan satu perempuan. Tempatnya adalah tempat berehat tuan-tuan, ada kerehatan, ada keselesaan, ada keadaan tuan-tuan alam semula jadi dengan pokok-pokok, dengan bunga-bungaan dan sebagainya. Tiap-tiap hari tuan-tuan 24 jam ada pipe music tuan-tuan dan puan, antara dengar dengan tidak, antara dengar dengan tidak. La ilaha illallah, la ilaha illallah,
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita akan dengar tuan-tuan 24 jam pipe music, celah-celah pokok, celah-celah rimbun, celah-celah bilik, celah-celah apa semuanya, pipe music. Kita di lambung, kita sedang berada tuan-tuan di Petaratna, di Ratna Petaratna tuan-tuan, yang kita mendekati Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak tadi tuan-tuan, kita nak menjadikan anak yang saleh, anak yang salihah, sampai kepada peringkat bila tuan-tuan dan puan-puan membujur menjadi jenazah, memandikan jenazah anak-anak kita, mengkafankan jenazah anak-anak kita, menjadi imam mensolatkan jenazah anak-anak kita, tuan-tuan, mengkebumikan, meletakkan ke liang lahat anak-anak kita, mentalqinkan anak-anak kita, mendoakan anak-anak kita, dan seterusnya menjaga harta-harta dan duit-duit tinggalan mak bapak, diagih, dibelanjakan, tidak ada satu sen pun yang bertentangan dengan kehendak syarak. Inilah anak yang soleh, ini anak yang solehah. Jadi kita nak tempa, kita nak lahirkan ibu bapa yang saleh, ibu bapa yang salehah, anak yang saleh, anak yang salehah. Barulah dengan persediaan mental, dengan persediaan ilmu, dengan persediaan amal, kita bersedia untuk bertemu dengan Allah Rabbul Jalil, bersedia untuk malaikat maut datang bertemu dengan kita, bersedia untuk nyawa kita dipisahkan daripada jasad kita, bersedia untuk kita masuk dalam alam barzah, bersedia untuk kita pergi ke padang mahsyar, bersedia untuk kita melangkah ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan, kita harap sangat. Macam mana tuan-tuan kita harap apa? Menjelang Ramadan ini, pada hari-hari ini, pakat dengan suami, pakat dengan isteri, pakat dengan semua ahli keluarga. Sebab kompleks Anjung Husnul Khatimah ni harap-harap tuan-tuan dapat sama-sama. Ini bukan program Dr. Hasan Ali. Alhamdulillah memang dibuat di tanah saya, milik saya, tapi saya telah wakafkan tanah saya itu dalam geran menjadi milik Majlis Agama Islam Selangor. Nama saya sudah dipotong. 4 hari yang lepas nama saya dipotong. Tanah saya tu lah ni nama dalam geran Majlis Agama Islam Selangor, pemegang amanah kepada wakaf tanah yang saya wakafkan 3.2 ekar bernilai 2.5 juta ringgit. Saya berikan kepada masyarakat, kepada umat untuk digunakan sebagai tapak membina komplek Anjung Husnul Khatimah. Jadi tuan-tuan berpakat dengan keluarga, hari ini kan ada tabung-tabung. Di luar ni kita ada tabung tuan-tuan dan puan. Di luar ni ada buku-buku kita, ada buku 3 serangkai. Tuan-tuan dapatkan buku 3 serangkai. 3 serangkai tuan-tuan. Buku yang terakhir yang saya tulis dalam 1 tahun, 1 tahun setengah ini. Buku yang pertama tajuknya Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Saya tulis Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Buku yang kedua, Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Semua orang kena baca. Buku yang ketiga, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Ketiga-tiga buku ini hasil daripada jualannya, sebahagian besarnya kita masukkan dalam tabung pembinaan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Dengan tuan-tuan mendapatkan buku itu, dengan sendirinya tuan-tuan ada saham menderma untuk membangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Dan tuan-tuan dan puan, saya katakan tuan berbincang dengan suami, mungkin dalam satu keluarga, nanti tuan tengok ada nombor-nombor akaun dan sebagainya. Satu keluarga tuan-tuan, katakanlah keluarga Zubair bersama dengan isteri dan 5 orang anak, bagilah satu X amount untuk didermakan, diinfakkan kepada Anjung Husnul Khatimah. Kalau macam suami kita ada company-company, ada syarikat-syarikat, mintalah company itu mengeluarkan zakat atau mengeluarkan CSR untuk dimasukkan dalam akaun Anjung Husnul Khatimah. Jadi tuan-tuan, saya harap sangatlah, saya harap sangat bagi tahu sahabat-sahabat, tuan-tuan dapat saya punya kad. Tuan-tuan dapat saya punya kad, senang saja. Hubungi saya melalui WhatsApp, melalui Facebook, melalui Instagram, melalui YouTube, melalui apapun. Saya boleh dihubungi bila-bila masa tuan-tuan dan puan, insya-Allah dengan teman-teman yang lain. Nombor-nombor telefon itu untuk membolehkan tuan-tuan memberikan sumbangan untuk membangunkan komplek Anjung Husnul Khatimah. Komplek ini satu-satunya di dunia, tak ada nombor 2, tak ada nombor 3. Tak ada di Saudi, tak ada negara Arab, tak ada di Amerika, tak ada di Australia. Komplek ini satu-satunya di Asia, satu-satunya di Malaysia.
Dan tempat di Malaysia ialah di Bukit Cerakah, di Shah Alam di sana, yang akan didirikan insya-Allah dalam masa yang terdekat ini, tuan-tuan dan puan. Jadi saya harap tuan-tuan dapat membantu, puan-puan dapat membantu, hubungi kita tuan-tuan. Insya-Allah setiap sen yang dibantu, tuan-tuan, dalamnya ada masjid. Tuan-tuan tengok ada gambarnya, dalamnya ada masjid. Masjid yang boleh memuatkan antara 700 ke 1000 orang, pukul 4.30 pagi hari-hari. Bila siap nanti, masjid ini akan terbuka pada pukul 4.30 pagi. 250 orang yang akan hadir. Tiap-tiap hari ada 250 orang dalam kompleks Anjung Husnul Khatimah akan turun 4.30 pagi. Semuanya. Yang sakit akan turun, yang sehat akan turun, laki-laki akan turun, perempuan akan turun. Hari-hari 4.30 pagi. Apa nak buat? Sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang witir, wirid, munajat, dan nangis di sisi Allah. Tumpahkan, alirkan sebutir dua butir air mata kerana kita sayangkan Allah, kerana kita takutkan Allah. Inilah cara pembinaannya, untuk memungkinkan kita mempunyai ilmu, mempunyai pengalaman, mempunyai ilmu kemakaran, mempunyai kekuatan untuk mati dalam husnul khatimah insya-Allah. Specializationnya ialah mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Cukup sekali itu tuan-tuan dan puan-puan. Jam saya sudah menunjukkan pukul 10.47 pagi. Saya sudah memberikan program ini, alhamdulillah, dekat 1 jam 50 minit dan begitu, hampir 2 jam Jadi saya rasa cukup hampir setengah, 1 jam setengah. Kita mula tadi pukul 9.20 begitu Alhamdulillah. Jadi saya minta kalau boleh tuan-tuan boleh hubungi kita, nombor telefon itu ada, boleh hubungi untuk mengikuti program 3 siri. Siri 1, siri 2, siri 3. Siri yang membincangkan lebih detail lagi sampai kepada peringkat pelaksanaan, iaitu Isteriku Ketua Bidadari Syurga, secara online. Tak payah datang di mana-mana, tak payah datang ke Kuala Lumpur, di rumah saja, di ruang tamu, di bilik kita, di ruang masak kita, di serambi kita, di tangga kita. Tuan-tuan boleh mengikuti seminar ini yang akan dijalankan siri 1, siri 2, siri 3. Setiap satunya akan berlaku dalam 1 jam 30 minit insya-Allah. Saya akan ditemani oleh seorang profesor yang memang bergiat dalam bidang ini, dapat membantu kita insya-Allah sama-sama untuk menjadikan kita manusia ahli syurga insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan sekalian, cukup setakat itu. Hari ini maghrib, tuan-tuan, maghrib, tuan-tuan datang ke masjid ini. Kita berjumpa lagi dengan tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Tuan-tuan akan mendapat manfaat yang lebih. Bagi tahu suami, bagi tahu isteri, bagi tahu jiran tetangga, bagi tahu teman-teman, bagi tahu anak-anak kita di mana juga mereka berada. Datanglah ke Masjid Al-Bukhari pada waktu maghrib, dan kita ada kuliah maghrib hingga menjelang isya pada malam ini insya-Allah, dengan tajuk yang lain, tajuk yang kita akan menyentuh tentang persediaan diri kita bagi mendapati datangnya Ramadan, atau yang dikatakan sebagai marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar sana tuan-tuan, di luar itu ada 3 buku, 3 serangkai. Tuan-tuan dak buku dalam bentuk buku atau buku dalam bentuk e-book. Kita ada e-book. 3 buku itu ada dalam format e-book. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan format e-booknya nanti insya-Allah. Dan dekat situ juga tuan-tuan dan puan ada tabung-tabung derma. Tabung-tabung derma untuk mendermakan sesuatu, untuk dibangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Selain daripada tuan-tuan bincang lanjut dengan suami, isteri, anak-anak, bincang dengan teman-teman, bincang dengan syarikat-syarikat untuk membantu kita membangunkan projek umat, iaitu membina kompleks Anjung Husnul Khatimah. Dan tuan-tuan dekat situ juga ada tuan-tuan dan puan boleh dapatkan nanti insya-Allah makanan-makanan kesihatan yang boleh membantu kita dalam usia lanjut macam saya. Umur saya 73 tahun tuan-tuan dan puan.
Tapi alhamdulillah, walaupun kaki kita ada gout pagi ini, dah dekat 2 minggu gout, tapi masih dapat kita berjumpa, masih dapat kita bersua. Mungkinlah antaranya ialah apa yang kita makan, dan suplemen-suplemen yang ada di luar sana, yang boleh didapatkan daripada teman yang ada di luar sana. Cukup setakat itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita ni, muslimat ni, kalau ada misalnya ketua-ketua muslimat, saya kalau nak jumpa saya boleh. Jadi ketua muslimat ni kita boleh selaraskan penyertaan mereka dalam online tu, dalam program online. Siri 1, siri 2, siri 3, mungkin ada muslimat kat sini boleh menyelaraskan program itu, insya-Allah bersama dengan kita nanti. Terima kasih. Terima kasih kepada yang berbahagia Datuk atas berkongsian ilmu sebentar tadi.